Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita panjatkan syukur pada Allah taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan dengan cara kita membanyakkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu menyebut kalimah yang disyariatkan untuk kita melafazkannya sebagai tanda syukur, iaitu kalimah alhamdulillah. Kita ucapkan zikir alhamdulillah dengan sebanyak-banyaknya sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Di samping itu, selain daripada kita memperbanyakkan puji-pujian dengan lafaz kalimah alhamdulillah, kita buktikan syukur kita dengan bersungguh-sungguh mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketaatan yang kita lakukan itu menambahkan lagi nikmat yang Allah janjikan, seperti mana firman-Nya dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat. Sebaliknya, sekiranya kamu kufur, maka ingatlah azab Allah. Azab api neraka itu amatlah pedih. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan pergi ke tajuk yang seterusnya dalam kitab ataupun buku Kompas Umat Akhir Zaman. Setelah kita berkongsi bersama-sama berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang kecil hinggalah kepada kiamat yang besar, tanda yang besar, maka pada malam ini kita akan melihat pula satu tajuk berkaitan dengan suatu fasa yang pasti semua orang akan hadapi. Dalam hidup kita ni, kita berhadapan dengan pelbagai fasa-fasa ataupun melalui satu destinasi ke satu destinasi. Seperti mana dalam sebuah hadis Nabi, satu hari Nabi SAW menepuk bahu Abdullah bin Omar, anak kepada Sayyidina Omar. Lalu baginda memberitahu pada Abdullah bin Omar bahawa hidup ini seumpama pengembara. Maka hidup kita ni adalah seumpama pengembara yang mengembara dari satu tempat ke satu tempat. Bermula dengan kita berada di alam arwah, kemudian kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk hidup di alam dunia. Sebelum kita berada di alam dunia, kita berada di alam rahim ibu kita. Kemudian di alam dunia ini kita melalui satu tugas dan amanah yang cukup besar dalam tempoh yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun tuan-tuan, hidup kita ini adalah merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Innal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup di atas dunia ini merupakan ujian yang wajib kita hadapi, suatu fitrah yang berlaku dalam hidup manusia. Pastinya kita akan berhadapan dengan ujian, yang mana ujian-ujian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ini, sekiranya kita mampu hadapinya dengan mengikut syariat yang telah ditetapkan, maka Allah akan mengangkat darjat manusia tersebut. Dan hidup ini merupakan satu amanah Allah Ta'ala.
Kita diamanahkan untuk hidup di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang mana kita ni diberikan tugas untuk mentadbir uruskan alam ini, iaitulah khalifah. Iqamatud din wa siyasatud dunyabih. Khalifah itu ialah kita hidup atas muka bumi ini untuk menjulang ke syariat Allah Subhanahu wa taala, iaitulah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguruskan alam ini, kehidupan ini berdasar kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Daripada hidup kita, mati kita, ibadah kita, daripada celik mata sampailah kita kembali pejam mata tidur, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertanggungjawab untuk mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia khalifah. Bahkan hidup ini, tuan-tuan mati Allah Ta'ala, merupakan ladang untuk kita di akhirat nanti. Ladang untuk kita tanam dan hasil kita akan dapat di akhirat. Maka hidup kita ini dihiasi dalam hidup kita ini amal-amal ibadah, amal-amal soleh. Yang mana amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala ini bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, ia merupakan ladang untuk kita tanam segala jenis tanaman. Tanaman solat, tanaman zakat, tanaman puasa, tanaman haji, tanaman zikir, tanaman selawat, tanaman bacaan Quran, tanaman tahajud, dan segala amal-amal ibadah itulah merupakan tanaman-tanaman yang kita tanam di dunia, dan nanti hasil tanaman-tanaman ini akan kita raih dan kita akan tuai nanti ketika di akhirat. Dalam satu tempoh yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup kat dunia ni. Dan apabila sampai waktunya yang ditentukan, kita hidup kat dunia ni, tuan-tuan, kita ada keadaan yang kita tidak tahu, yang dirahsiakan oleh Allah Ta'ala, iaitulah bila sampai satu tempohnya, kita tak tahu bila waktunya kita akan mati, di mana kita akan mati, dan bagaimana keadaan kita mati. Ini 3 persoalan yang kita tidak ada jawapan, dan hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Bila sampai waktu tempohnya yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, maka kita akan tinggalkan dunia ini. Suka ataupun tidak, kita tetap akan menghadapi saat tersebut. Iaitulah kita akan tinggalkan dunia ini, kita akan pergi kepada pengembaraan yang seterusnya yang namanya alam barzakh, yang pada malam ini kita akan sama-sama bincangkan. Setelah seorang manusia meninggal dunia, rohnya berpindah ke alam baru yang bernama barzakh. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-100 ketika bercerita tentang kematian manusia, yang bermaksud dan di hadapan mereka ada barzakh sehingga hari mereka dibangkitkan. Kita akan berada di alam barzakh selama mana, tuan-tuan dan puan-puan? Kita berada di alam barzakh hinggalah kepada hari kebangkitan, iaitulah hari kiamat. Kalau hidup kat dunia ni sekitar 60 ke 70 tahun, ataupun ada yang dikurniakan Allah Ta'ala nikmat umur yang panjang sehingga 90 ataupun 100 tahun. Setakat itulah, tuan-tuan, 100 tahun lebih kurang, itu pun dah lama. Tapi di alam barzakh, tuan-tuan, kita berada di alam barzakh lebih lama daripada kehidupan kita di alam dunia. Sampailah hari kiamat. Yang akan berlaku pun kita tak tahu bilakah akan berlaku kiamat. Mungkin 1000 tahun lagi, mungkin 100,000 tahun lagi, mungkin 200-300 tahun ribu lagi, wallahu a'lam. Tapi itulah tempoh kita berada di alam barzakh. Dari sudut bahasa, barzakh bermaksud sesuatu yang ada di antara dua benda. Barzakh ni dari sudut bahasa maksudnya sesuatu yang berada di antara dua benda.
Perkataan ini kemudian digunakan sebagai istilah untuk menunjukkan sebuah alam yang ada di antara dunia dengan akhirat. Alam barzakh ni tuan-tuan ialah alam yang berada di antara tengah-tengah antara dunia dan juga akhirat. Sebab itu orang-orang yang telah meninggal dunia yang berada di alam barzakh, mereka dapat juga manfaat atas amal dan perbuatannya masih hidup kat dunia. Kan macam hadis Nabi yang disebutkan idza mata ibnu adam in qata amali illa salas, apabila matinya anak Adam telah terputus segala pahala amalannya kecuali tiga: sadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Walaupun dia telah meninggal dunia, berada di alam barzakh, tapi dia boleh mendapat manfaat atas amal perbuatan manusia di dunia, masih boleh mendapat manfaat. Apa dia? Sekiranya masih dia hidup, dia bersedekah jariah, dia berwakaf, dia berzakat, dia berinfak, maka pahala-pahala sedekah, pahala-pahala wakaf dan zakatnya itu dia masih dapat lagi walaupun dia telah meninggal dunia, dia berada di alam barzakh. Amalan yang dilakukan di dunia, masa hidupnya dia menyampaikan risalah dakwah, dia mengajak orang kepada makruf dan mencegah kemungkaran, sehingga dengan sebab tindakannya itu ramai manusia yang insaf bertaubat dan melakukan kebaikan contohnya. Ataupun dia menyebarkan ilmu sehingga manusia menjadi pandai dan celik mengenal Allah Ta'ala, dan dia meninggal dunia tapi masih lagi dia mendapat pahala atas usaha dakwah dan sebaran ilmunya masa hidup dulu di dunia, walaupun dia telah berada di alam barzakh. Dia ada anak dan anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, mendoakan dia, melakukan ketaatan, maka segala doa anak-anak yang soleh dan solehah, segala kebaikan-kebaikan amal soleh yang dilakukan oleh anak-anaknya, maka pahalanya juga akan sampai kepadanya walaupun dia telah meninggal dunia. Dalam masa yang sama dia berada di alam barzakh, nanti kita akan kongsikan, dia juga akan mendapat nikmat-nikmat akhirat. Kuburnya menjadi satu taman daripada taman-taman syurga. Walaupun dia masih berada di alam barzakh, tapi dia dapat melihat peristiwa akhirat. Kuburnya boleh menjadi satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Walaupun dia berada di alam barzakh, tapi dia dapat melihat suasana akhirat. Sebab itulah alam barzakh ini merupakan alam antara dunia dan juga akhirat. Hadis-hadis sering kali menyebut alam barzakh dengan sebutan alam kubur. Ini mungkin kerana memandangkan kepada tubuh manusia yang pada waktu itu umumnya berada di bawah tanah. Padahal sebenarnya roh manusia pada waktu itu bukan lagi berada di alam dunia, melainkan telah beralih ke alam yang berikutnya, iaitu alam barzakh. Biasa kalau kita sebut alam barzakh ni alam kubur. Sebab apa alam kubur? Kerana secara umumnya apabila kita meninggal dunia, kita dikebumikan di dalam kubur, dalam tanah. Tapi hakikatnya tuan-tuan, alam barzakh bukanlah semata-mata dalam kubur, dalam tanah tu, tapi alam barzakh ialah satu alam yang lain yang kita tidak boleh nak jelaskan kerana ia di antara perkara-perkara ghaib yang wajib kita imani. Kalau alam barzakh ni hanya semata-mata sebut alam kubur dalam tanah, manusia ni ada pelbagai bentuk kematian. Ada yang mati dalam perut ikan, ada yang mati kena bahang buaya, ada yang mati lunyai kena gilis kereta api, ada yang mati terbakar sampai menjadi debu. Semua-semua ni tak masuk dalam tanah, tapi mereka tetap berada di alam barzakh. Tetap berada di alam barzakh walaupun tubuh jasadnya telah hancur ketika meninggal dunia. Dia berada di alam barzakh. Keadaan manusia dalam alam itu sangat menentukan nasib dan tempatnya pada waktu kebangkitan nanti. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Uthman bin Affan selalu menangis sehingga janggutnya basah setiap kali beliau berada di depan kubur. Seseorang bertanya kepadanya, jika mengati syurga dan neraka Tuhan tidak menangis, namun jika mengati kubur mengapa Tuhan menangis? Maka Sayyidina Uthman menjawab, Rasulullah SAW pernah bersabda, kubur adalah tempat akhirat yang pertama. Jika dia selamat di tempat ini, maka tempat-tempat berikutnya akan dilalui dengan lebih mudah.
Namun jika dia tidak selamat di tempat ini, maka tempat-tempat berikutnya akan dilalui dengan lebih susah. Jadi kubur ni, alam barzah ni tuan-tuan, amat menentukan keadaan diri kita nanti di akhirat. Dia boleh menjadi tanda penentu keadaan kita nanti di akhirat. Kalau kubur ataupun alam barzah ni dilalui dengan mudah dan menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga, maka itu menjadi satu petanda bahawa nanti di akhirat dia akan mendapat kejayaan. Tapi sebaliknya, kalau di alam barzah dia mendapat seksaan oleh malaikat mungkar dan nakir, menjadi satu lubang daripada lubang-lubang api neraka, maka menjadi petanda bagaimana keadaan nasibnya nanti di akhirat. Sebab itu Sayyidina Uthman apabila dia mengenang tentang keadaan alam barzah, maka dia menangis dan rasa risau kerana dia khawatir bagaimanakah keadaan nasibnya nanti di alam barzah yang menentukan keadaannya nanti di akhirat. Tuan-tuan mati Allah Ta'ala. Dan kematian ini juga merupakan suatu fitnah. Apa dia fitnah? Iaitulah ujian. Innal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian-ujian yang kita hadapi bukan sekadar di dunia, tapi ujian yang kita akan hadapi sampailah kepada alam barzakh nanti, alam kubur. Apa yang kita akan hadapi? Pertama sekali kita hadapi ketika mula-mula kita masuk ke dalam alam barzakh. Baik. Perkara ini semua kita akan hadapi. Sama ada dia muslim ataupun kafir, sama ada dia beriman ataupun dia mati dalam keadaan melakukan maksiat, sama ada dia soleh, bertakwa ataupun dia orang yang biasa-biasa. Perkara pertama yang kita akan hadapi nanti mula-mula ketika di alam barzakh, iaitulah yang namanya himpitan kubur. Semua akan mengalami dan menghadapi ujian yang pertama di alam barzakh, iaitulah kubur ataupun tanah ataupun alam barzakh itu akan menghimpit penghuni di dalamnya. Baik, tuan-tuan mati Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi misla au qariban min fitnatid dajjal. Tidaklah telah diwahyukan kepadaku bahawa kalian akan menghadapi fitnah di dalam kubur sama atau hampir sama besarnya dengan fitnah dajjal. Fitnah ni apa tuan-tuan? Fitnah ni ialah ujian. Dalam hidup kita kat dunia, fitnah yang terbesar ialah fitnah dajjal. Sebab itu Nabi SAW berpesan kepada kita dalam bab yang sebelum ni kan, tentang peristiwa dajjal. Apabila seseorang sampai di telinganya berita bahawa dajjal telah muncul, maka selamatkanlah diri. Kerana ada orang mukmin yang menyangka bahawa dia kekal imannya apabila berhadapan dengan dajjal, maka dia menjadi pengikut yang paling setia. Kurang itulah hadisnya. Jadi pada zaman dajjal muncul itu tuan, ia merupakan suatu ujian besar bagi orang-orang yang beriman. Sebab itu kita jangan bercita-cita untuk merasa duduk dalam zaman dajjal itu muncul. Kalau ditakdirkan kita berada dalam zaman itu tuan-tuan, maka petua ataupun pesanan Nabi bila dengar berita di TV ke, di radio ke, di internet ke, bahawa dajjal yang sebenar itu benar-benar muncul, maka kita kena selamatkan diri, bersembunyi di Gunung Ganang, seperti mana 7 pemuda Ashabul Kahfi bersembunyi dalam gua memelihara iman. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pada waktu itu kenapa Nabi pesan supaya bersembunyi di Gunung Ganang, dalam gua dan Gunung Ganang? Maksudnya tuan-tuan, segala akses perhubungan telekomunikasi yang menghubungkan antara dajjal dengan manusia menjadi sumber utama untuk dia mendapat hasutan ataupun fitnah ataupun tipu daya dajjal. Allah alam, mungkin pada zaman itu nanti teknologi maklumat mungkin sama seperti ada hari ini ataupun mungkin lebih canggih. Iaitu bila bersembunyi dalam gunung, maksudnya tuan-tuan,
umat Islam pada waktu itu kena putuskan hubungan langsung dengan dunia luar, kerana Dajjal akan menggunakan segala kemudahan teknologi maklumat yang ada untuk menyebarluaskan dakwah-dakwahnya. Dan orang ataupun Nabi sebut manusia yang menyangka dirinya beriman, apabila dia berhadapan dengan dakwah Dajjal, dia tanpa sedar akan menjadi pengikut Dajjal yang setia. Itu fitnah terbesar umat akhir zaman, umat Islam pada waktu itu. Mungkin kita tidak akan berhadapan dengan zaman itu, tuan-tuan, tapi kita kena risau dengan anak cucu kita, keturunan kita yang mungkin akan berhadapan dengan zaman itu. Sebab itu kita kena banyak berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah pelihara diri kita dan keturunan kita daripada fitnah Dajjal. Baik, ujian dalam kubur ini merupakan ujian yang sama ataupun hampir sama dengan ujian Dajjal yang kita semua akan hadapi. Fitnah pertama yang dialami oleh seseorang ketika baru saja masuk ke alam barzakh ini ialah himpitan kubur yang sangat kuat sehingga mematahkan tulang-tulang rusuknya. Fitnah yang pertama sekali kita akan hadapi ketika mula-mula berada di alam barzakh ialah himpitan kubur yang sangat kuat sehingga kuatnya himpitan itu, iaitulah gambarannya mematahkan tulang-tulang rusuk kita. Kuat tak kuat, tuan-tuan, himpitan kubur tersebut. Semua orang mukmin, semua orang sama ada mukmin atau kafir akan merasai tanpa terkecuali. Semua orang rasa. Saya, kita semua yang katanya, yang dikatakan sebagai manusia, sama dia mukmin ataupun tidak mukmin, dia akan menghadapi ujian besar ini, iaitulah himpitan kubur. Sehingga kan Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat Nabi SAW yang mati syahid. Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi ni mati syahid. Bukan saja mati syahid yang mulia, disambut rohnya oleh 70,000 malaikat sehingga bergegar arasy Allah SWT kerana kedatangan rohnya. Turut merasakan himpitan kuat, iaitulah himpitan kubur ini. Seperti mana sabda Nabi SAW, inna lil qabri daghtatan walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'd bin Mu'az. Maksudnya, sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang sangat kuat. Andai ada seseorang yang boleh selamat daripada himpitannya, nescaya selamatlah Sa'ad bin Mu'az. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kalaulah ada orang yang boleh selamat daripada himpitannya, maka selamatlah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, tuan-tuan, dia sahabat Nabi yang syahid dalam peperangan. Rohnya disambut oleh 70,000 malaikat, dibawa ke arasy sehingga bergegar arasy. Betapa mulianya roh Sa'ad bin Mu'az. Maka Sa'ad bin Mu'az yang begitu hebat ini pun, tuan-tuan, beliau juga merasai himpitan kubur. Kalau Sa'ad yang begitu pun dapat rasa himpitan kubur, apatah lagi kita, tuan-tuan. Kita pasti akan berhadapan dengan himpitan kubur. Baik, tuan-tuan mati Allah Ta'ala, yang berkaitan dengan sebab himpitan kubur ini. Kenapa kubur ni menghimpit manusia apabila berada di alam barzakh? Mengapa, tuan? Mengapa kita nanti ketika berada di alam barzakh, kubur ataupun barzakh ni akan menghimpit kita? Berkaitan dengan sebab himpitan kubur ni terdapat pelbagai pandangan ulama. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya daripada seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad bin Ibrahim At-Taimi yang wafat pada tahun 119 Hijrah. Katanya, tanah ini ialah ibu manusia. Daripada tanah mereka diciptakan, lalu mereka pergi sekian lama. Apabila seseorang dikembalikan ke tanah, dia segera memeluknya seumpama seorang ibu yang sekian lama tidak berjumpa dengan anaknya. Jika orang itu taat kepada Allah Ta'ala, bumi akan memeluknya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Jika dia seorang pendosa, maka tanah ataupun bumi akan memeluknya dengan kasar akibat kebencian dan kemarahannya, akibat kemungkaran yang dilakukan. Jadi tuan-tuan mati Allah Ta'ala, seorang ulama tabi'in memberikan
pandangan berkaitan dengan himpitan kubur ni tuan-tuan, kerana dia seumpama ataupun tanah ataupun bumi ni tuan-tuan seumpama ibu. Jadi kita ni dicipta daripada tanah. Walaupun kita daripada air mani dan juga telur ibu kita dan air mani ayah kita, tapi penghasilan air mani dan juga telur itu adalah daripada zat-zat yang dimakan oleh mak ayah kita, dan mak ayah kita makan benda-benda yang berasal daripada tanah. Maka kita ni berasal daripada tanah, dan tanah ni seumpama ibu kita. Apabila kita lahir sahaja daripada perut ibu kita dan kita berjalan di atas muka bumi selama yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, seumpama kita meninggalkan ibu kita bertebaran di atas muka bumi selama 60 tahun, 70 tahun tidak bertemu dengan tanah asal kita, iaitulah ibu kita. Maka apabila kita meninggal dunia dan kita dikembalikan ke alam barzah, ke dalam tanah, maka seumpama seumpama anak yang meninggalkan ibunya dengan tempoh yang terlalu lama, maka bila kita kembali ke dalam tanah, maka tanah itu akan memeluk kerinduan. Maksudnya tuan-tuan, kalaulah manusia ini hidup di atas tanah itu dengan melakukan pelbagai perintah Allah Ta'ala, melakukan ketaatan, maka ibu, yakni tanah ni, dia akan memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang, seumpama ibu yang sudah terlalu lama tidak bertemu dengan anaknya. Tuan-tuan, kalau kita meninggalkan seseorang dalam tempoh yang terlalu lama kan, contohlah kalau ada anak tu dia tinggalkan ibunya merantau jauh selama berpuluh tahun, kemudian ditakdirkan satu masa dia dapat kembali pulang ke kampung bertemu dengan maknya yang dah lama tak jumpa anaknya, berpuluh-puluh tahun sekali tu dia jumpa anaknya, macam mana perasaan rindu dia tuan-tuan? Pasti dia akan peluk dengan pelukan yang begitu kuat, betul tak? Tapi pelukan yang kuat tu pelukan kasih sayang. Kuat-kuat macam mana pun itu pelukan kasih sayang. Kerana terlalu lamanya si ibu merindukan anaknya. Berbeza kalau orang yang hidup atas bumi melakukan maksiat dengan tempoh yang lama, kemudian dia kembali ke tanah, maka pelukan tanah itu ialah pelukan kemarahan. Jadi maknanya beza. Pelukan yang kuat dengan kasih sayang dengan pelukan yang kuat kerana kemarahan itu beza. Betul tak tuan-tuan? Tentunya pelukan kemarahan itu pelukan yang begitu menyakitkan. Tapi kalau pelukan kasih sayang, pelukan yang penuh kerinduan, peluk kan. Kita kalau contoh kawan kita dah lama tak jumpa kan, kawan sekolah, zaman sekolah 30-40 tahun dulu, tiba-tiba kita ditegur oleh seseorang di satu tempat, kemudian kita tengok rupanya kawan kita yang kita tak jumpa 40 tahun, tentunya pelukan itu pelukan kasih sayang. Peluk, memang peluk kuat. Ya Allah, mak, dah lama lah tak jumpa dah, kau ni macam mana, apa khabar, dah berubah kau, ya, sampai peluk kan, peluk yang penuh kasih sayang, pelukan erat yang penuh kasih sayang. Itulah gambaran kepada kubur yang kita akan hadapi nanti. Baik itu tuan-tuan mati Allah Ta'ala, kalau kita nak mendapat himpitan dengan himpitan kasih sayang daripada kubur, maka di atas muka bumi ni tuan-tuan, kita kena sentiasa beramal soleh dan melakukan perintah Allah Ta'ala. Kita akan dihimpit juga, tapi dengan himpitan kasih sayang. Sebaliknya orang-orang kafir ataupun orang yang Islam tapi dia melakukan dosa-dosa di atas muka bumi, maka di alam kubur nanti, maka dia akan dihimpit, tapi dengan himpitan kebencian. Tentunya suatu penyiksaan. Satu perkara yang kita nak kongsikan juga tuan-tuan dalam berkaitan dengan tanah ni adalah ibu kita. Hakikatnya di mana kita meninggal dunia, itulah tanah tempat asal kejadian kita. Sebab itu dalam sunnah Nabi, apabila kita meninggal dunia tuan-tuan, maka dikuburkanlah di tempat kita meninggal. Tidak digalakkan untuk kita dikuburkan di tempat lain. Contohlah kita orang Batu Belah kan, kemudian kita meninggal dunia dekat Mekah, maka kebumikanlah di Mekah, ataupun meninggal di tanah di Baqi' kan, di Madinah, dikuburkanlah di Baqi'.
Kerana hakikatnya di mana kita meninggal dunia itulah tanah tempat kita diambil untuk dijadikan. Walaupun mungkin mak ayah kita tak pernah pun pergi Mekah, tak pernah pun pergi Madinah, tapi kenapa pula kita boleh meninggal di sana? Wallahu alam, tapi itulah hakikatnya tanah di mana kita meninggal dunia itulah tanah tempat kejadian kita. Kalau kita meninggal dunia dekat Amerika, dekat London contohlah kan, dekat Eropah, kebumikanlah di sana. Tak perlulah dibawa balik dengan jarak yang jauh di Malaysia semata-mata untuk dikebumikan di Malaysia contoh. Sebab pengalaman saya ketika saya bertugas di luar negara, ada seorang pelajar Malaysia, pelajar Selangor kita meninggal di Egypt, di Mesir. Saya pun beritahu pada mak ayahnya di Malaysia, maklumkan anaknya dah meninggal dunia. Dia menangislah, mak ayah menangislah, ni mana tak menangis. Kemudian mak ayahnya ni memang berhasrat sangat supaya anaknya itu dibawa terbang daripada Mesir, dikebumikan di Malaysia. Saya cadangkan supaya dikebumikan saja di Mesir kerana jaraknya terlalu jauh. Tak apa Ustaz, kosnya berapa pun tak apa. Ustaz bagi tahu je, kita akan sediakan, dan saya nak anak saya ni dikebumikan di Malaysia. Yelah, tak apalah, nanti kita bincanglah. Dia pun datang, terbang jauh daripada Malaysia pergi ke Mesir. Kemudian saya minta pandangan pihak kedutaan Malaysia tentang cadangan mak ayah ni untuk bawa balik anaknya ke Malaysia. Cuma pihak kedutaan kata tak ada masalah, cuma ada beberapa isu yang dia kena tahu, mak ayah kena tahu. Untuk proses membawa pulang jenazah daripada luar negara balik ke tanah air, dia ada proses-proses tertentu. Yang pertamanya proses dokumentasi lah. Proses dokumentasi untuk membawa keluar tu ada tempoh beberapa hari yang perlu dilakukan. Itu satu, beberapa hari proses dokumentasi. Lagilah kalau negara Mesir tuan-tuan, dia punya birokrasi tu lagilah banyak songeh dia. Satu, kemudian untuk jenazah tu diterbangkan, dia ada kena melalui satu prosedur. Yang pertamanya, untuk nak mengelakkan jenazah itu rosak ketika dalam penerbangan, jadi prosedur pertama, beberapa organ dalaman kena dikeluarkan. Contohnya perut, usus, jantung, paru-paru. Ini organ-organ yang kalau dikekalkan dalam badan, kemungkinan ketika dalam penerbangan dia akan rosak, pecah. Jadi itu prosedur, itu dah prosedur antarabangsa yang diletakkan, kena dikeluarkan. Tuan-tuan boleh bayangkan kalaulah jenazah itu dikeluarkan organ-organ tu, kemudian dia kena diawetkan untuk tahan lama, kerana tempoh yang terlalu lama prosesnya, dengan proses dokumentasi, proses operate, pembedahan, pengeluaran organ, kemudian proses untuk masuk dalam kapal terbang, itu pun beberapa hari dalam tu, dijangka dalam lebih kurang hampir sebulan barulah sampai ke tanah air. Jadi perlu disuntik dengan bahan pengawet. Dan biasanya tuan-tuan, bila sampai ke tanah air, tidak digalakkan untuk keluarga buka keranda tu, sebab dia akan disil, dipaku keranda tu kan. Kemudian bila dah sampai ke tanah air, tak digalakkan untuk dibuka, kerana banyak kemungkinan, sama ada mungkin jenazah tu mungkin dalam keadaan yang dah terlalu lama, mungkin dalam keadaan yang masih elok ataupun dah tidak elok, mengembang ke dan sebagainya. Jadi tak galakkan. Mana bila sampai saja tanah air, terus kebumikan. Orang kita ni, orang Melayu kita ni tuan-tuan, kadang-kadang dia nak sangat tengok kan. Yelah, tengok untuk kali terakhir, takut-takut bila tengok tuan-tuan pengsan, sebab jenazah ni dah terlalu lama. Jadi itu prosesnya. Jadi bila mak ayahnya datang, saya ceritalah proses-proses tu. Bila dengar proses itu tuan-tuan, macam inilah Ustaz, kalau begitulah prosesnya, kebumikan je lah kat sini, dekat Mesir tu anaknya. Tak sanggup dia nak tengok anaknya dengan dalam keadaan terseksa begitu lama prosesnya. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang semata-mata nak jenazah, kalau bertanya kenapa nak dikebumikan di tanah air, senang Ustaz, besok hari raya senang tengok ziarah kuburnya. Tengok kubur aja, bukan tengok orangnya pun dalam kubur tu. Semata-mata nak tengok ziarah, senang ziarah masa hari raya. Yang ziarahnya itu pun mungkin setahun sekali. Semata-mata untuk nak menyenangkan kita yang masih hidup,
menyusahkan jenazah yang telah meninggal dunia. Baik itulah di mana kita dikebumikan, di mana kita meninggal, di situlah yang sewajarnya kita dikebumikan. Tak perlulah kita nak terlalu memikirkan sangat soal kuburnya di mana, boleh tengok dan sebagainya, boleh ziarah dan sebagainya. Baik itu tuan-tuan mati Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan mati Allah Ta'ala, maka ujian yang pertama yang kita akan hadapi ialah himpitan kubur. Maka oleh itu sebagai satu ingatan kita bersama, untuk kita nak berhadapan dengan ujian yang pertama di alam barzah ini, untuk kita dimudahkan dengan ujian himpitan ini, maka saya menyeru kepada kita semua, maka kita istiqamahlah mentaati perintah Allah Ta'ala. Istiqamahlah dalam memelihara iman dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan nanti kita di alam barzah, ujian yang pertama yang kita akan hadapi dengan mudah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan mati Allah Ta'ala, untuk ujian yang seterusnya, maka kita tidak akan dapat sambung pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bulan hadapan. Dan pastinya ujian-ujian itu adalah ujian-ujian yang berat. Maka tuan-tuan mati Allah Ta'ala, inilah hakikat kehidupan kita. Di dunia pun kita berhadapan dengan pelbagai ujian-ujian, di alam barzah pun nanti kita akan berhadapan dengan pelbagai ujian. Maka ujian-ujian ini yang Allah tentukan ini adalah sebagai penanda aras kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita kongsikan bersama pada malam ini, dan mudah-mudahan ia menjadi asbab untuk kita sama-sama bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal-amal soleh dan perintah-perintah Allah Ta'ala, insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.